Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi untuk soalan yang ke-16. Okey, so diberi kepada kamu adalah sebuah gambar rajah van. So sinonim dengan gambar rajah van ini adalah berkaitan dengan tak lain tak bukan iaitu bab yang keempat, tingkatan 4, iaitu tajuknya operasi set. So apakah kehendak soalan? Okey, diberi kepada anda semua adalah berkaitan dengan 35 jumlah orang murid. Okey, so keseluruhan gambar rajah ini, so kamu bacalah soalan. So keseluruhan gambar rajah ini bernilai 35 orang murid, tapi ada huruf X dekat sini. Okey, so soalan kamu untuk yang A ini, dia suruh kamu cari bilangan murid yang menggembari buah mangga. Dan untuk yang nombor 2 ini adalah bilangan murid yang menggembari dua jenis buah tempatan. Okey. So, untuk mengetahui buah mangga, so dalam buah mangga ini adalah dalam bentuk segitiga ini. So, ada huruf X. So, kita tak boleh nak cari ataupun nak tahu nilai murid yang menyukai mangga sekiranya tidak menyelesaikan nilai X. So, kita cari terlebih dahulu nilai X. So, macam mana kita nak buat? So, kamu boleh nampak ada keseluruhan nombor yang kat sini. So, keluarkanlah kesemuanya, iaitu 10 tambah dengan 4. So, tambah dengan 3, tambah dengan 7, tambah dengan 2, tambah dengan 2X. So, tambahlah dengan X. So, kalau ikutkan nilai kamu ini seharusnya kita akan samakan dengan 35. So, kenapa 35? Sebab telah pun diberi kepada kamu jumlahnya adalah 35 orang murid. Okey, so sebab tu kita samakan dengan 35. So, ini sekiranya kamu selesaikan nombor, so nombor kita boleh selesaikan dengan nombor sahaja. So, kamu akan ada 26 tambah dengan 3X sama dengan 35. Okey, so 3X akan dibawa ke sebelah iaitu nombor 26 itu. So, dia akan jadi tolak 26. So, kamu akan ada 3X sama dengan 9. Manakala X kamu akan mendapat nilai 3. So, kamu dah boleh agak nilai X kamu adalah 3. So, bukan boleh agak lagi dah. Memang dah boleh dapat jawapan. So, di sini kalau ikutkan nilai dia adalah 2 kali 3 iaitu 6 lah. So, dekat sini adalah 3. So, mudah bila kamu dah tahu nilai dia. So, fokus kita kembali kepada soalan tadi adalah yang menggemari buah mangga sahaja. So, buah mangga sahaja kita fokuslah kepada mangga sahaja iaitu 2 tambah dengan 3, tambah dengan 7, tambah dengan 6. So, kamu akan dapat nilai 18. So, itulah jawapan untuk nombor 1 Roman. Okey, yang mengembari buah mangga iaitu 18 orang. So, bilangan murid yang mengembari dua jenis buah tempatan. So, dia nak yang dua jenis sahaja. Okey, so kalau kamu tengok daripada gambar ni, kamu ada nombor 3 ni. Nombor 3 ni adalah yang mengembari 3 jenis. Okey, kenapa cikgu kata yang mengembari 3 jenis? Sebab dia bertindih untuk ketiga-tiga kawasan. Untuk nombor 3 ini, untuk angka 3 ini, dia bertindih untuk ketiga-tiga gambar. So, bermaksud yang mengembari ketiga-tiga buah-buahan. Okey, so kita bukan nak yang ketiga-tiga, sebaliknya kita nak yang 2 sahaja. So, fokus kamu untuk yang 2 sahaja sepatutnya adalah angka 4. Kerana angka 4 ini yang mengembari buah belimbing dan juga durian. Okey. So angka 2 ini yang mengembari buah durian dan juga mangga. Dan nombor 7 yang mengembari buah belimbing dan juga buah mangga. So, inilah 3 nilai yang kita nak tambah sebab kita nak fokus kepada 2 jenis sahaja. So, nilai dia adalah 4 tambah 2 tambah 7. So, akan dapat jawapan 13. So, itulah jawapan untuk soalan nombor 2 Roman. Okey, kita beralih kepada B. Okey, B kamu. Kalau ikutkan soalan, kalau kita baca sampai bawah, bentukkan 2 persamaan linear daripada situasi di atas dan dalam masa yang sama, dia suruh kamu menggunakan kaedah matriks. Okey, so untuk kaedah matriks ini tak lain tak bukan memang berada di bab yang kedua, tingkatan 5 di bawah tajuk matriks. Okey, so kita bacalah sedikit info sebab kita nak kena keluarkan sedikit info. Okey, so ada gelas kecil dan gelas besar. Okey, so kelab tersebut telah berjaya menjual 42 gelas kecil dan 30 gelas besar untuk belimbing. Okey, kelab tersebut telah berjaya menjual 54 gelas kecil dan 36 gelas besar
untuk mangga. Okey, so jumlah untuk belimbing adalah 291, jumlah untuk mangga adalah 360. Okey, so untuk kali ini kamu akan ada gelas kecil dan juga gelas besar. So gelas kecil kita wakilkan sebagai, okey, katakanlah cikgu tulis GK. So gelas kecil adalah X. So gelas besar adalah Y lah. Okey, kita tukar kepada unknown ataupun pemboleh ubah. Okey, so bentukkan dua persamaan. So dia suruh kamu buat dua persamaan linear. So pastinya kamu boleh nampak yang pertama ada 42 gelas kecil, bermaksud 42X. Okey, ditambah dengan 30 gelas besar. So 30Y lah. Okey, so untuk ini adalah untuk belimbing. So untuk belimbing, harga jualan dia ataupun collection dia adalah 291. So kita samakan dengan 291. Selesai untuk yang pertama. So yang kedua adalah 54 gelas kecil. So 54X tambah dengan 36Y. Okey, itulah 360. Okey, so inilah apa yang dia minta untuk persamaan linear. So kita dah dapatkan dua jawapan untuk persamaan linear. Dan untuk soalan yang kedua ini, dia suruh kamu teruskan dengan kaedah metrik. So untuk bentuk ini, kita boleh tukar kepada bentuk metrik. So dia akan jadi macam ni lah. So 42, kemudian 30, okay, 54 dan juga 36. So akan ada bentuk metrik. So X dan juga Y. Okey, so dapat jawapan 291 dengan 360. Okey, so ini adalah bentuk metrik. So mana cikgu dapat nilai-nilai ini? So nilai ini datangnya daripada sini. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk yang bentuk ni lah. Okey, dan yang ini adalah 291 dengan 360 yang bentuk belakang ni. So, XY ini adalah dia punya pemboleh ubah. Okey, so bila melibatkan matriks, tak lain tak bukan kita akan menggunakan songsang lah, songsangan, mencari songsangan. Okey, so kita akan mencari songsangan. So, kita padam sikit. Okey, so kalau ikutkan, ini adalah A, so ini adalah B, so ini adalah C, so ini adalah D. Mengapa cikgu label A, B, C, D? Sebab untuk matrik songsangan, dia ada satu rumus, iaitu cikgu tulislah rumus kat tepi ni. 1 per AD tolak BC. Okey, kemudian D, A, cikgu rasa silap dekat situ, bukan A. So, A duduk di bawah. So, negatif B dan juga negatif C. So, jangan tersalah hafal. So, ini ada di dalam ruangan rumus lah. Okey, so kita nak aplikasikan dia punya songsangan. So, X dan Y ini yang nak dicari pastinya. So, kita akan letakkan di depan. So, berikutnya kita akan masukkan songsangan. Okey, so A kamu adalah 42. Darab dengan D kamu adalah 36. Okey. Sebab kita ada A darab dengan D kat sini. So, A kamu 42, D kamu adalah 36. So, kita akan ada tolak. Kemudian, kita akan ada B darab dengan C. So, dekat sini kita ada B darab dengan C. So, B kamu adalah 30, C kamu adalah 54. So, 30 darab dengan 54. Okey, so kita panjangkan sedikit. Okey, so kamu ada dah yang di hadapan ni. Okay, dia punya pecahan. So, belakang ni pula. So, kita akan masukkan nombor ni lah. So, kalau kamu perasan D dengan A, asalnya A duduk dekat atas, D duduk dekat bawah. So, apabila songsangan, dia akan jadi D naik ke atas, A turun ke bawah. So, pastinya kamu akan ada 36 dan juga 42. Kemudian di sini kamu akan ada negatif 30 dan juga negatif 54. Mengapa dia jadi negatif? Sebab dia akan ada perubahan tanda untuk B dan juga perubahan tanda untuk C. So asalnya positif, so dia akan berubah jadi negatif. So asalnya asalnya positif juga dekat sini. So dia akan jadi negatif jugalah. Okey, perubahan tanda. Simbol negatif ini bermaksud perubahan tanda. Okey, so selesailah songsangan. So kita akan masukkan yang belakang pula. Okey, yang belakang adalah yang daripada sinilah. Okey, so 291 dengan 360. So inilah kamu punya songsangan. Okey, so ini jawapan belakang. So ini adalah yang benda yang nak dicari di depan. Okey, sekiranya kamu stuck dekat sini, boleh terus kepada penggunaan kalkulator. Okey, so penggunaan kalkulator pada cikgu lebih mudah.
Okey, cuma tak digalakkan. Kalau boleh selesaikanlah selebihnya sedikit. Cuma cikgu ringkaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan terus kepada kalkulator, terdapatkan jawapan. So mode kamu tekanlah EQN. So EQN 1. Okey, so EQN 1. So unknown kamu adalah 2 kerana kamu ada X dan juga Y. So unknown kamu adalah 2. So A1, dia tanya kepada kamu A1. So A1 kalau ikutkan, kalau kamu nak tengok, boleh kita tengok daripada yang atas ni pun boleh. So kalau ikutkan A1 kamu nilai dia 42. Okey. Kemudian tekan sama dengan. So B1 kamu nilai dia adalah 30. Okey, tekan sama dengan. Dan C1 adalah 291. So habis untuk 1. So kita akan beralih kepada A2. So A2 kamu adalah 54. Okey, sama dengan. So B2 adalah 36. Okey, so tekan sama dengan, dan C2 adalah 360. So kamu tekan sama dengan, terus dah boleh boleh dapat jawapan X3 dan juga Y 5.5. So kalau ikutkan, ini adalah ringkasan lah. Okey, so cikgu galakkan kamu buat sedikit kembangan dekat sini ya. Jangan terus guna kalkulator walaupun mungkin cikgu dah tahu kamu memang menggunakan kalkulator. So X kamu tadi 3. So cikgu tulis dahulu Y dan juga X. So X3, Y adalah 5.5. Okey, so kita tengok soalan. Okey, so dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga. Okey, so dia nak harga. So harga kamu seharusnya diberi dalam nilai lah. Okey, so kalau ikutkan nak ditulis, bolehlah nak buat dalam bentuk ayat sedikit. So kalau ikutkan 3 ini yang mula-mula kita kira adalah berkenaan dengan berlimbing. Okey, satu gelas kecil dan juga satu gelas besar. Okey, so gelas kecil adalah RM3. So gelas kecil adalah RM3. Okey, dan juga gelas besar adalah RM5.50. Okey, so dia macam tu. Okey, so kalau ikutkan selesailah kamu punya jawapan. So sebenarnya cukup dah sampai sini, sebenarnya dah boleh dapat jawapan. Okey, so selesai untuk soalan metrik. So kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, dia dah makan ruang dah dekat situ. So soalan yang seterusnya sekali imbas, dia berkenaan dengan perimeter dan juga luas, sebab ada perkataan luas dekat sini. So dia suruh kamu kira luas tanah yang ditanam dengan pokok durian. Okey, so untuk bab ini dia adalah bab yang ke-10 tingkatan 1, iaitu tajuknya perimeter dan luas. Okey, kita tengok dulu di manakah kedudukan pokok durian ataupun apakah maklumat-maklumat yang ada. So dalam sini dia kata ABHG. Okey, so ABHG akan ditanam dengan pokok mangga. So ini adalah mangga ABHG. Manakala CDE akan ditanam dengan pokok berlimbing. So ini adalah berlimbing. So pastinya yang lagi satu ini adalah pokok durian lah. Okey, so kamu tengok apa ada info sedikit dekat sini. So 40 dekat sini, seharusnya ini juga 40. Okey, sebab dia ada tanda dekat situ. So ini juga 40. Okey, sebab dia ada tanda yang sama dekat sini. So ini pun juga kalau ikutkan 40. Okey, so kalau ikutkan dia suruh kamu kira luas tanah yang ditanam dengan pokok durian. So pastinya kamu boleh kira keseluruhan terlebih dahulu. Tolaklah dengan mangga, tolaklah dengan berlimbing, barulah boleh dapat durian. So untuk mangga ni, kalau ikutkan kita tulislah M. Okay, so untuk mendapatkan mangga ni, dia adalah petak saja, segi 4 sahaja, segi 4 tepat. So kalau ikutkan kita belum ada nilai AB, tapi kita boleh tahu sebab nilai FE adalah 200. Okay, so kita keluarkan kalkulator. So shift mode. Okay, kita padam dahulu yang kita dah guna tadi. So kalau ikutkan FE kamu adalah 200. Okay, sebab FE adalah 200. So tolaklah dengan 40. Tolaklah lagi dengan 40. Okay, so boleh dapat nilai 120. So bermaksud dekat sini adalah 120. So nilai mangga, kawasan untuk yang tanam dengan mangga adalah 120 darab dengan 40. Okey, so dapatlah 4,800. Okey, so itu untuk mangga. So untuk berlimbing, memandangkan berlimbing kamu ini adalah segitiga. Okey, ditanam dengan segitiga. Okey, so segitiga rumus dia adalah 1/2 darab dengan tapak. So tapak kamu adalah 40. CD kamu adalah tapak. So darab dengan tinggi. So tinggi kamu adalah 93. So dekat sini. Okey, so kamu tekan kalkulator, dia akan dapat nilai 1860.
Okey, so kamu dah dapat kawasan untuk mangga dan juga belimbing. So kita nak kira keseluruhan lah pula. Okey, so untuk kita nak tolak dengan mangga, nak tolak dengan belimbing. So kalau ikutkan keseluruhan kamu, kawasan dia adalah 200. Okey, so keseluruhan keseluruhan adalah 200 darab dengan 93. So kalau ikutkan nilai dia adalah 18,600. So ini cikgu dah congak lah. So kamu congak lah. Tekanlah kalkulator. So kalau ikutkan last kali apa yang kita kena buat adalah kita nak buat tolak. 18,600 untuk kawasan keseluruhan ditolak dengan kawasan untuk mangga 4,800 ditolak dengan kawasan untuk berlimbing 1,860. So kalau ikutkan jawapan akhirnya adalah 11940. So itulah keluasan yang kita akan gunakan untuk menanam durian dekat sini. Okey. So setakat itu saja untuk soalan nombor 16. So kalau ada apa-apa sebarang kekeliruan, so tinggalkan komen di ruangan komen di bawah, dan dalam masa yang sama cikgu minta untuk like dan juga subscribe lah kepada YouTube channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.